Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 3 Disember 2023. Kerajaan negeri menerusi Belanjawan Sabah 2024 memperuntukkan 16.89 juta ringgit bagi program pemerkasaan belia. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata jumlah itu sedikit meningkat berbanding tahun ini, iaitu 16.42 juta ringgit untuk melaksanakan program pembangunan kepimpinan belia mencakupi aktiviti kesukarelawanan dan perpaduan sosial. Jelas Dato' Haji Ji, tahun depan kerajaan negeri akan terus melaksana pelbagai program termasuk aktiviti kepimpinan, kemahiran dan keusahawanan bagi memperkasa belia selari dengan dasar belia Sabah. Beliau juga berkata tahun lepas kerajaan negeri telah memperuntukkan 10 juta ringgit bagi memperkenal inisiatif baru Kim Jaya Usahawan Belia Syabas, memandangkan golongan belia adalah aset dan perlu diberi peluang dalam pembangunan ekonomi negeri. Dato' Haji Ji berucap merasmikan Karnival Belia Sabah 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Beliau berkata kerajaan negeri juga memperuntukkan 44 juta ringgit melalui 10 inisiatif untuk membantu belia melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi swasta dan awam. Masyarakat perlu mempunyai kesedaran terhadap bahaya penyakit kronik seperti kanser agar saringan dan pemeriksaan awal dapat dilakukan. Pada masa sama, orang ramai juga perlu peka terhadap sebarang susulan trend terkini menunjukkan kanser boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram berkata, kesedaran komuniti penting bagi mencegah dan mengesan kanser lebih awal selain berkongsi informasi mengenai penyakit itu dengan masyarakat lain. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan program kesedaran kanser peringkat Dun Lumadan di Kampung Lago, Beaufort. Kita yakin rakyat akan dapat informasi bahawa kanser itu sangat berbahaya kepada kita dan dia akan datang tidak mengira darjat dan sebagainya. Dan itu sebab saya telah setuju bahawa program ini kita lakukan julung-julung kali kita lakukan di Dun Lumadan ini. Datuk Ruslan yang juga Adun Lumadan turut menyambut baik program kesedaran kanser ini bagi membolehkan masyarakat disalurkan dengan maklumat berhubung bahaya kanser. Universiti Malaysia Sabah UMS terus bergiat usaha menambah bilangan pelajar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata ini bagi mengisi kekosongan pelajar pengajian itu yang sangat rendah di UMS sejak ditubuhkan 29 tahun lalu. Datuk Dr. Kasim berkata, universiti itu hanya mampu melahirkan 500 graduan sains berbanding keperluan antara 2,000 hingga 4,000 kekosongan jawatan kejuruteraan membabitkan 2 syarikat pelabur asing di Sabah. Justru katanya, program motivasi dan pendedahan pentingnya aliran sains dalam kalangan murid sekolah rendah dan menengah penting. Datuk Dr. Kasim yakin usaha UMS dengan kerjasama Jabatan Pendidikan dalam menerapkan minat murid sekolah mengenai sains dapat melahirkan golongan ilmuwan dalam pelbagai bidang. Terdahulu dalam ucapannya, Pengarah Jabatan Pendidikan Sabah Datuk Raisin Saidin berharap pewujudan kutubkhana atau perpustakaan di sekolah-sekolah membolehkan pelajar berkongsi ilmu, menerusi hasil penulisan dan boleh diterbitkan sebagai karya tulisan murid-murid di sekolah. Kerajaan diharap dapat menyediakan peruntukan khas bagi membantu persatuan-persatuan etnik di Sabah melaksanakan pelbagai aktiviti. Yang di-Pertua Majlis Gabungan Permuafakatan Persatuan Etnik Sabah Datuk Abdullah Sibil berkata, dengan adanya peruntukan itu, persatuan berkenaan berpeluang menganjurkan pelbagai program untuk memperkenalkan lagi keunikan budaya di negeri ini. Datuk Abdullah berkata ia secara tidak langsung menjadi salah satu produk pelancongan yang akhirnya menarik ramai pelancong dari dalam dan luar negara berkunjung ke Sabah sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi negeri dan rakyat. Mesti ada satu peruntukan khas untuk persatuan-persatuan yang aktif. Yang tidak aktif itu boleh dipersoalkan. Tetapi yang aktif
mungkin mereka boleh temuduga apa rancangan dia dan sebagainya. Kemudian kita menghantarlah satu bajet untuk peruntukan yang akan dibuat itu untuk kebaikan negara Sabah. Datuk Abdullah ditemui RTM selepas mewakili Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Christina Liu, merasmikan Pesta Hari Orang Asal di Dewan Sri Lamak Kinabatangan. Sempena majlis ini turut dilancarkan Persatuan Orang Sungai Milian Kinabatangan Sabah dan penghargaan kepada tokoh-tokoh Persatuan Etnik Sabah. Kami punya impian untuk membina sebuah pusat budaya, khususnya pusat budaya orang Sungai Milian. Dan saya sudah kumpulkan beberapa ahli-ahli kami yang berkepakaran untuk membuat pasal-pasal itu, pembinaan itu, dan kami sekarang dalam proses permohonan dapatkan tabak. Usaha warga sekolah kebangsaan SK Kepayan mewujudkan laman minda sihat dapat menyediakan persekitaran sejahtera dalam kalangan warga sekolah. Fokal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM penglibatan ibu bapa komuniti dan sektor swasta PIPKS Sabah Muhammad Arif Tun Sakaran berkata laman minda sihat itu sebagai salah satu pendekatan bagi membudayakan amalan hidup sihat. Muhammad Arif berkata, kerjasama dan komitmen warga pendidik dan ibu bapa menjayakan program berkenaan merupakan satu sinergi holistik untuk perkembangan pelajar. Kita lihat kerana kreativitinya guru-guru dan mungkin juga pada PBG kita dapat satu suasana yang indah, ceria supaya kita mahukan anak-anak ke sekolah bukan hanya dalam pelajaran, tapi kita mahu mereka melihat suasana yang seperti kita lihat pada hari ini. Penglibatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG khususnya dalam program berkaitan perkembangan pembelajaran, sassia, emosi dan psikologi pelajar juga amat dihargai. PIBG sentiasa memberikan sokongan dan dorongan kepada bukan saja UBK tapi unit-unit lain juga bagi memastikan kecemerlangan anak-anak SK Kepayan itu terjamin. Kita lebih tumpukan kepada kebajikan, isu-isu yang perlu kita atasi untuk anak-anak terutama dalam bidang akademik, sassia dan juga sukan lah yang boleh meningkatkan lagi potensi mereka. Antara pengisian program ini penyampaian anugerah tokoh kanak-kanak lelaki dan perempuan. Membudayakan sukan dalam kalangan penjawat awam bukan sahaja mampu mengekalkan gaya hidup yang sihat, malah dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara satu sama lain. Di Kota Kinabalu, Kelab Sukan dan Kebajikan RTM Sabah mengambil inisiatif itu dengan menganjurkan pertandingan bola tampar campuran KKD membabitkan kaki tangan RTM Sabah, Jabatan Penerangan Japan dan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS. Pertandingan ini menyaksikan pasukan dari Japan Sabah muncul juara menewaskan pasukan Oto Arung dari RTM Sabah. Mereka masing-masing membawa hadiah wang tunai dan hamper. Manakala pasukan Volcano dan Best dari RTM Sabah masing-masing di tempat ketiga dan keempat. Hadiah kepada para pemenang disampaikan pengarah penyiaran Sabah, Salma Hashim. Antara pengisian akhir hujung tahun, tujuan kita yang utama adalah untuk mengeratkan hubungan kerjasama, hubungan silaturahim antara kaki tangan dan juga untuk melepaskan stres. Selepas kita berhempas pula selama hampir setahun. Dapat menjalin kerjasama, hubungan kerjasama. Walaupun dalam satu bangunan ini, tapi kenal mengenal ini kurang. Tetapi mulai sukan yang dianjurkan pada hari ini dapat menjalinkan kerjasama dan menjalin hubungan. Seramai 70 peserta terdiri daripada 7 pasukan menyertai pertandingan ini. Baik saudara, paparan itu mengakhiri perkembangan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.